Buat apa tu? Hari ni cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Alright, so hari ni kita masuk dengan tajuk kata hubung. So, untuk kata hubung ialah kata. Okay, kata ni maksudnya satu perkataan ataupun dia ialah kata majmuk. Okay, kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata. So, kata dengan kata ni senang lah kalau kita nak hubungkan. Frasa dengan frasa pun senang juga kalau kita nak hubungkan. Ataupun klausa dengan klausa. Okay. Okay, banyak yang tak tahu, banyak yang tak faham. Betul? Betul. Okey, sebenarnya senang aje lah. Okey, macam ni. Kalau frasa dalam bahasa Melayu, frasa ada 4. Okey, ingat tak masa cikgu ajar ilmu tentang ayat? This is the last year punya topik yang kita buat like this. And then bawah sekali ni kita bertulis kata, frasa, klausa, ayat. Ingat tak? Lepas tu kat atas ni wacana. Dia bezanya ialah frasa boleh menjadi klausa. Okay, klausa tak boleh jadi frasa. Setiap klausa ada kaitan dengan frasa. Okay, tapi klausa tidak menjadi frasa. Faham? Okay, dia macam ni. Frasa tu dalam bahasa Melayu ada 4 jenis. Frasa adjektif, frasa seni nama, frasa kerja, frasa nama. Okay, ada 4. Tapi kalau klausa ialah apabila perkataan tu awak boleh luaskan. Maksudnya awak boleh tambah garam, ajinomoto, lada sikit, pepper, rosemary, boleh tambah-tambah supaya ayat tu panjang. Contoh, kata cikgu letak budak. Untuk frasa budak itu. Untuk klausa ni biasanya dipakai kata hubung pancangan relatif ataupun kata hubung pancangan komplement ataupun kata hubung keterangan. Okey? Di antara 3 ni, okey, awak biasa dengar kan budak yang berbaju merah itu. Okey, yang berbaju merah itu kita jadikan keterangan. Bila kita gunakan kata hubung untuk menjadikan klausa tu besar, klausa tu panjang, ialah kita tambahkan keterangan kepada subjek atau kepada predikat. Contoh, awak kata budak itu bermain bola. Okay, kalau awak nak budak itu bermain bola, justru jadi frasa nama macam frasa kerja kan. So, awak nak panjangkan frasa tu, awak nak tambahkan keterangan dekat frasa nama depan ni. Budak yang gemuk itu. So, yang gemuk itu tu dia dah jadi keterangan kepada frasa nama tadi ni. So, yang kita tambahkan ni kita panggil dia klausa. Faham tak? Okay, so itu bezanya. Okay, kalau untuk klausa kita pakai yang ni. Kalau untuk frasa dengan frasa kita boleh pakai kata hubung gabungan, kata hubung panjangan, kata hubung keterangan. So, untuk klausa kita akan pakai yang relatif, komplement dengan keterangan sahaja. Itu bezanya. Kalau gabungan tak boleh pakai untuk klausa. Jelas Okay, tak apa. Nanti awak dah nampak, nanti dah buat nota seterusnya baru nampak. Okay, ini ialah 4 jenis kata hubung. Yang pertama kita ada kata hubung gabungan. Gabungan ni sangat senang lah. Dan, lalu, tetapi kan. Okey, atau yang kedua kata hubung. Kalau gabungan maksudnya ayat tu sama ada sama ada dia punya subjek sama ataupun predikat sama. Kita buang salah satu. Itulah untuk kegunaan gabungan. Yang kedua, kata hubung pancangan keterangan. Okey, kalau dah namanya ada kata hubung pancangan keterangan, so dia dah melibatkan proses klausa dalam ayat tersebut. And then yang ketiga, kata hubung pancangan relatif iaitu yang, perkataan yang confirm dia menjadi klausa. And then yang keempat, kata hubung pancangan komplement. Ini pun sama juga, dia akan confirm menjadi ayat tu menjadi lebih luas. Maksudnya dia bukan lagi kategori frasa campur frasa. Alright, yang pertama kata hubung gabungan. Okay, awak ada awak punya ni kan, tulis je lah dekat bawah ni. A tu kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ni digunakan untuk menggabungkan, yang penting sekali ni, menggabungkan kedua-dua ayat yang setara. Kedua-dua ayat merupakan ayat utama dan membentuk ayat majmuk. Maksudnya ialah sama ada dia punya subjek sama ataupun predikat dia sama, salah satu kita boleh gugurkan apabila kita menggunakan kata hubung. Okay? Yang paling penting menggabungkan 2 ayat setara. Itu dia punya maksud untuk gabungan. Alright, ini ialah kata hubung gabungan.
Kata hubung gabungan kita ada banyak. Okay, tapi saya buang siap-siap sebab dah ada kat atas. Saya buang dulu. Alright. Okay, kata hubung gabungan kita ada dan, atau, serta, sambil, tetapi, lalu, malahan, kemudian, bahkan, lantas, maka, kecuali, sedangkan, lagi. So ini antara kata hubung gabungan yang kita gunakan biasanya dalam bahasa Melayu dan paling popular dalam bahasa Melayu lah. Suzy selalu membaca surat khabar dan majalah. Kalau kata ayat tunggal dia ialah Suzy selalu membaca surat khabar. Suzy selalu membaca majalah. So yang kita gugurkan ialah bahagian dia punya subjek dan dia punya kata kerja yang depan. Keterangan kita tinggalkan. Saya akan ke rumah kamu esok atau lusa. Saya akan ke rumah kamu esok. Saya akan ke rumah kamu lusa. Okay, yang kedua ialah kata hubung pancangan keterangan. Selama ini anda tahu kata hubung pancangan keterangan. Anda tahu apa itu kata hubung. And then awak tahu itu ialah kata hubung pancangan. Tetapi awak tak tahu keterangan tu jenis apa. Jenis pertentangan ke, jenis waktu ke. Nanti hari ni cikgu akan beritahu. Okey, kata yang digunakan untuk menghubungkan klausa ni. Untuk menghubungkan klausa yang menjadi keterangan kepada klausa induk membentuk ayat majmuk. So maksudnya apabila awak gunakan pancangan keterangan ni, ayat tu ialah keterangan kepada ayat utama. Okay. Alright, ini ialah kata hubung pancangan keterangan. So, kita kena tahu apa itu kegunaan dia, okay? So, yang pertama ialah kegunaan untuk waktu. Kadang-kadang awak kata sejak dari kecil lagi Aiman suka membaca buku. So, sejak tu menunjukkan keterangan tentang waktu. Dia nak kata Aiman ni suka baca buku semasa dia kecil lagi, sejak dari kecil lagi. Apabila awak gunakan kata pancangan keterangan waktu ni, biasanya ayat tu akan jadi ayat sungsang. Biasanya lah. Okay. So, macam awak kata pada zaman modernisasi ini, Malaysia bla bla bla. Sepatutnya perkataan Malaysia bla 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 pada zaman modernisasi ini. Cumanya kita buat ayat songsang. Itu dalam esei lah biasanya. Alright. So, yang pertama kita ada keterangan waktu. Ambil je lah 3 ataupun 4. Tak payah ambil semua, patah tangan nanti. So, biasa yang kita guna ialah selama. Kadang-kadang kita guna apabila, setelah, ketika, tatkala, okey. Yang kedua syarat. Syarat ni biasanya kalau kita tengok pada permohonan, katalah awak nak pergi masuk universiti ke, dia ada syarat-syarat tertentu. Pemohon hendaklah mempunyai bla bla bla. Jika tidak bla bla bla, macam itulah. So ada perkataan jika, sekiranya, andai kata, manakala. Alright. And then keterangan akibat hingga ataupun hingga dan sehingga. Keterangan sebab. Okey. Oleh sebab bukan oleh kerana. Oleh sebab dan kerana. Okey. Seterusnya keterangan perbandingan biasanya kita gunakan untuk kata peribahasa, iaitu seperti, laksana, seumpama, sebagaimana. Right? And then keterangan harapan. Supaya, agar, kalau, moga-moga, semoga. And then keterangan tujuan. So kita ada demi untuk. Kalau pihak perasan lah biasanya dalam kesalahan tata bahasa, dia kata Aiman sanggup bermati-matian demi untuk negaranya. So tak boleh sebab kata hubung tak boleh letak sama sebelah-sebelah. Alright. Keterangan pertentangan ni menunjukkan maksud yang berbeza, namun, biarpun, sungguh pun, sedangkan. And then keterangan cara, dengan. So dengan ada 2 maksud. Yang pertama, dengan ni menunjukkan awak bersama-sama orang itu. Yang kedua, dengan ni menunjukkan awak menggunakan kaedah dan cara itu. Contohlah, Aiman memotong gunting pula. Aiman memotong kertas menggunakan sebilah gunting, dengan menggunakan sebilah gunting. So maksudnya ialah caranya bagaimana. Right? Okey, seterusnya tadi nombor 7 ya. Okey. Ni kata hubung pancangan relatif. Okey, relatif menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil. Macam tadi cikgu cakap, yang klausa dengan klausa cuma boleh pancangan keterangan, pancangan relatif dengan pancangan komplement saja. Kalau klausa dengan klausa tak boleh guna kata hubung kata hubung gabungan. Macam saya katalah. Okey, contohnya satu je yang senang je. Kasus yang dipakai oleh
Al-Husna sebenarnya milik kakaknya. Lelaki yang berbaju hijau itu teman lelaki saya. Contohlah kan. Ni Jasmine nak cakap lah kan. Yang berhijau tu, gitu kan. Okay. Handsome. Alright. So kita pergi kepada yang terakhir ialah kata hubung pancangan komplement. Okay. Kata hubung pancangan komplement untuk menghubungkan klausa menjadi komplement ataupun pelengkap kepada klausa induk. Contohnya ialah untuk dan juga bahawa. Untuk atlet itu memenangi pertandingan tersebut mudah sekali. Kami percaya bahawa Arjun mampu menamakan perlumbaan itu. Contohlah. Tips. Bukan TIPS ya, TIP. Okay. Kata hubung gabungan apabila. Okay. Apabila tidak boleh dipendekkan menjadi bila. Bila merupakan kata tanya. Bila, koma. Bila merupakan kata tanya. Dah, settle. So, bila ada masa terluang, mereka sering bertemu. Salah. Sebab ini paling biasa awak guna dekat dalam esei. Membincangkan apa yang diperlukan dalam majlis tersebut. Contoh. Itu paling biasa awak buat dalam esei. So, memang ayat tu akan confirm salah. Bila awak salah tata bahasa, memang confirm lah akan melibatkan markah awak. Okay, yang kedua. Kata hubung ni tak boleh ada berturutan. Contohlah, kami akan duduk di rumah jika sekiranya demi untuk dan juga. Dan juga boleh. Dan dengan. Juga bukan untuk hubungan. Bukan untuk kata hubung gabungan. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.